azanlah sekuat manapun, insya-Allah jin akan berkeliaran lari. Sebab dalam satu hadis sahih Nabi menyatakan, apabila jin kedengaran azan akan hancur berkecai mukanya kerana hebatnya azan tersebut. Jadi soalan kita yang ketiga pada pagi ini datangnya daripada Juliana Abdullah. Assalamualaikum Ustaz, saya mengalami masalah sukar tidur pada waktu malam. Okey, salah satu tanda gangguan. Dan apabila dapat tidur walaupun sekejap, saya kerap didatangi mimpi di mana saya sedang asyik makan dan melihat dan menyusukan baby. Ini poin yang saya nak ambil. Mimpi-mimpi ini sering saya alami dan boleh dikatakan setiap hari menyebabkan hati saya sentiasa gelisah. Dan apabila bangun pagi, seluruh badan saya sangat letih dan bisa-bisa. Saya mendapat tahu dari seorang teman di mana mimpi-mimpi ini tidak elok dan kemungkinan terkena sihir ataupun gangguan jin dalam tubuh. Untuk pengetahuan Ustaz juga, saya sekarang sedang hamil anak pertama berusia 4 bulan. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Dan mimpi-mimpi ini sering saya alami dari sebelum saya mendapat tahu yang saya hamil. Saya ingin bertanya pada Ustaz, benarkah saya terkena sihir atau gangguan jin dalam tubuh? Dan sekiranya betul, apa yang patut saya buat agar dapat menjauhinya? Memikirkan hal ini, saya sangat takut dan berfikir bahawa saya tidak pernah bermusuh dengan sesiapa. Bantulah saya Ustaz agar saya dapat jalani hari-hari berikutnya dengan lebih baik dan tenang. Dan jasa baik Ustaz saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Sekian. Okey, saya nak ulangi. Boleh dikatakan 95% pesakit yang berkunjung ke klinik saya untuk menjalani rawatan, orang yang mempunyai saka, mereka sentiasa bermimpi. Tolong tanda tuan-tuan. Kalau ada mimpi ni, kita makan ubat pun buang duit. Yang pertama sekali, mimpi yang paling bahaya ialah menyusui baby, dukung ataupun meriba budak kecil. Itu yang pertama, orang yang ada saka. Yang kedua, orang yang ada saka ni sentiasa bermimpi jatuh daripada tempat tinggi. Yang ketiga, orang yang ada saka dia sentiasa bermimpi di kawasan perkuburan ataupun buang sampah. Yang keempat, sentiasa dikejar binatang. Letih dia dalam mimpi, dikejar ular, dikejar anjing dan sebagainya. Dan yang kelima, orang yang ada saka ni tuan-tuan, dia sentiasa bermimpi ular. Apatah lagi ular itu mematuknya ataupun membelitnya. Dan orang yang ada saka juga tuan-tuan dan perempuan, dia sentiasa bermimpi ada orang yang bagi sesuatu padanya. Jadi kita akan kembali selepas ini. InsyaAllah tuan-tuan, catat dan tulis tip-tip yang saya berikan. InsyaAllah keluarga kita akan jadi syurga bagi kita, rumah kita akan jadi syurga bagi kita dengan tips-tip yang saya berikan. InsyaAllah bertemu lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pagi yang penuh keberkatan ini dalam tajuk kerangka perbincangan yang kita berhenti tadi, iaitu saka. Okey, saya sambung sikit lagi bab saka ini sebab ramai pesakit di luar sana terkena penyakit yang tidak diundang ini. Kadang-kadang mereka tak tahu pun mereka ada masalah ini. Tetapi sayang seribu kali sayang, akhirnya mereka tidak tahu cara untuk merawatkan saka ini, pergi kepada bomoh-bomoh yang letak pengeras macam tadi. Banyak yang terkena tuan-tuan dan perempuan. Jadi berbalik kepada tanda-tanda orang yang terkena saka tadi, antaranya bangun tidur pada waktu pagi, tubuhnya lemah teramat sangat. Sakit atas belakang, sentiasa sakit kepala, sendi-sendi lengah. Dan yang paling penting, apabila bangun pada waktu pagi, ada kesan-kesan lebam pada tubuh. Tolong ingat, kesan lebam pada tubuh, bukan pada leher. Kalau leher, tanya suami dulu, jin yang berkepala hitam di rumah tuan-tuan dan perempuan itu. Jadi, apabila kita ada tanda-tanda saka ini, satu ayat yang saya nak berikan, sesiapa yang mengamalkan ayat ini setiap kali lepas sembahyang 5 kali, insya-Allah saka tak akan masuk dalam tubuh dia. Ayat mana tuan-tuan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buatlah amalan. Sesiapa membaca subhanallah, sesiapa yang membaca la ilaha illallah, tuan-tuan, pahalanya bumi dan langit. Hebat dari segi pahalanya. Dari segi
saka pula akan kepanasan, akan terbang cari orang lain. Dan satu ayat lagi, satu ayat yang ketika mana Nabi Yunus dalam perut ikan yang boleh memuntahkan Nabi Yunus di pinggir laut. Iaitulah tuan-tuan pun ingat dengan ayat yang hebat ini, tapi tak tahu rupa-rupanya ayat ini boleh membuang saka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selamat mencuba tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan cubaan yang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menguji tuan-tuan dan puan-puan itu, kita dapat merealisasikannya dengan jalan yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa pesan kepada umatnya. Berpeganglah kamu kepada dua benda, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Perubatan Islam terlalu indah jika kita menghayatinya. Perubatan Islam terlalu hebat jika kita mengkajinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya nak pesan kepada yang sakit di rumah, jangan gundah gulana tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kamu daripada orang lain. Semakin sayang Tuhan kepada seseorang, maka semakin hebat yang ujian Allah Subhanahu Wa Taala uji. Kita terlantar sakit, duk tengok rancangan ini dengan penuh sengsara, ingat hati kita ingat Allah. Hati kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta penyakit kita dan yang Maha menarik balik penyakit kita dalam tubuh ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika aku uji kamu dengan sesuatu kesakitan, tidak ada sesiapa yang boleh tarik balik penyakit tersebut kecuali aku yang mencipta penyakit kamu itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apapun kita kena ingat, kita adalah umat yang hebat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad ini sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat sebab apa? Sebab dibekalkan Al-Quran dan diutuskan Rasul kepada kita untuk menjadi panduan dalam segala kehidupan kita, termasuklah perubatan. Jangan kita kata perubatan menggunakan Al-Quran ini perubatan yang ketinggalan zaman. Perubatan menggunakan Al-Quran ini perubatan yang kuno. Jangan sesekali tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu dengan bekalan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia atas muka bumi ini. Sesiapa yang berpegang dengan wahyu, sesiapa yang berubat dengan menggunakan wahyu Allah, nescaya mereka akan mendapat keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, betapa indahnya perubatan Islam ini. Okey, kita terima panggilan insya-Allah. Hello. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh Ustaz tahu siapa di hujung talian sekarang? Saya Puan Azia daripada Johor Bahru. Okey, Puan Azia, silakan dengan persoalan. Macam ni, anak saya ni berumur 18 tahun. Lelaki perempuan? Jadi, perempuan, Ustaz. Okey. Dia ni balik agak cepat daripada 10 tahun. Tetapi masalahnya kedatangan kisaran head dia tak on time, Ustaz. Dia kadang 4 bulan, 6 bulan baru akan ada. Jadi sekarang ni masalah dia selalu menghadapi kesakitan perut. Perut dia sakit sampai ada masa-masa dia terpaksa masuk ward. Okey. Bagaimanapun, doktor sehingga kini belum tahu apa punca sakit dia. Okey. Walaupun dia dah menjalani X-ray, endoskop, CT scan, semua dah buat. Apa doktor kata tu puan? Doktor memang tak dapat kesan apa-apa, Ustaz. Apa yang doktor bagi tahu, dia cakap dia akan rujuk anak saya ke pakar sekretari pula dah. Jadi anak saya tak nak. Dia kata saya bukan saksi human, dia kata. Ya, betul, saya setuju dengan anak puan. Ya, jadi betul, anak saya ni kalau dah sakit, dia akan bergolek-golek. Memang dia tak boleh nak tahan sakit dia tu. Ya. Jadi dia punya yang pasti bila masuk ward, tekanan darah dia agak rendah. Bila dia dah kena sakit ni, tapi dia akan normal balik. Okey. Jadi itu saja, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama. Saya akan bagi penyelesaiannya insya-Allah. Okey, satu panggilan daripada Johor yang mana menyatakan bahawa anak dara dia umur 18 tahun yang mana mempunyai masalah period. Itu yang saya faham. Panjang soalan, ceritanya period saja.
Yang mana tidak menentu, kadang-kadang tidak datang, kadang-kadang sakit sampai berguling-guling. Itulah segugutlah tu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita pergi cek sakit kita di hospital tidak boleh diagnos penyakit kita, maka kembalilah kita kepada Al-Quran. Kembalilah kita kepada Al-Quran. Apatah lagi kalau seseorang perempuan, kita kena ingat satu benda yang disukai di dalam tubuh perempuan itu. Iblis terlalu suka masuk dalam manusia ni, dia suka rosakkan apa dia? Al-mukh, otak. Apabila otak manusia dirasuki iblis, otak ini boleh mengarahkan seluruh tubuh untuk melakukan apa saja. Sebab itulah kita dengar bunuh ibu, makan pil kuda, bunuh ibu, bunuh ayah. Sebab apa? Akalnya dikuasai iblis pada ketika itu. Iblis suka tengok manusia gila, dan iblis akan mendapat bonus apabila berjaya melakukan kerasukan dengan menjadikan seorang manusia itu gila, sebab mereka sudah hilang kemanusiaannya. Hebatnya manusia, tuan-tuan, berada pada akal. Kalau tak ada akal, Masya Allah. Dan kalau perempuan, tempat yang iblis paling suka juga ialah rahim. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, innahu ruqdatun min ruqadatis syayatin. Sesungguhnya pendarahan yang berlaku itu adalah kesan daripada cakaran iblis dalam rahim seseorang. Sebab apa iblis cakar rahim daripada awal? Umur 18 iblis dah ganggu period dia. Umur 18 iblis dah kacau rahim dia. Sebab tuan-tuan, rupa-rupanya iblis ini tidak mahu tengok umat Nabi Muhammad ramai atas muka bumi ini. Dia kacau awal-awal lagi. Jadi fokus dan yang paling penting sekali perbincangan bab ini, bagaimana cara untuk mengatasi dan merawat anak puan tadi. Ingat puan, sila salin, bukan puan sajalah, kepada penonton-penonton yang mempunyai anak-anak periodnya lebih istihadah, periodnya datang berhenti, periodnya tak datang langsung. Guna kaedah yang saya berikan ini, insya-Allah. Yang pertama sekali, ubat yang paling hebat untuk period ini ialah madu asli. Carilah madu asli, tuan-tuan. Letak depan sejadah kita, buat sembahyang hajat 2 rakaat. Kalau boleh, ibunya di depan, anaknya di belakang. Kalau boleh, bapaknya jadi imam, ibu dan anak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca dalam